Pernah tak kamu sedar, internet yang kita guna hari-hari itu cuma puncak gunung ais? Selebihnya, jauh lebih besar tersembunyi di bawah permukaan. Dunia digital ada sisi gelap dan tersembunyi, deep web, dark web, Tor, onion service. Bunyinya menakutkan, tapi betul keseram macam tu? Anggap internet macam bandar besar. Ada jalan utama yang semua orang lalu, tapi ada juga lorong sempit dan ruang bawah tanah yang jarang orang pergi. Deep web dan dark web tu bahagian tersembunyi dari bandara digital ni. Betul-betul ada. Tapi fungsinya lain dari internet yang kita guna untuk tengok video kucing. Banyak mitos dan cerita seram pasal dunia tersembunyi ni, tapi kebanyakannya cuma dramatisasi. Faham deep web, dark web dan Tor tu penting, supaya kita jadi pengguna internet yang bijak, bukan untuk jadi penggodam. Jom, kita bongkar lapisan-lapisan internet ni, dari yang membosankan sampai yang buat kita tertanya-tanya. Sedia? Mari mulakan pengembaraan ke dunia internet yang jarang dibincangkan. Mula dari yang paling biasa, surface web. Ini internet yang kamu boleh akses guna Google, YouTube, Instagram, semua yang terbuka untuk umum. Surface web tu macam kedai di tepi jalan, semua orang boleh tengok. Tapi di sebalik kedai, ada kawasan pribadi store, pejabat, peti besi. Itulah deep web. Deep web adalah bahagian internet yang tak diindeks oleh enjin carian. Semua yang perlukan log masuk, macam email, perbankan internet, atau portal kampus. Surface web tu buku umum di perpustakaan. Deep web tu diari dalam lasi berkunci. Google cuma tahu apa yang dibenarkan untuk diketahui. Hakikatnya, lebih dari 90% internet adalah deep web. Deep web bukan tempat jahat. Sebaliknya disitulah privasi dan keselamatan data kita dijaga. Setiap kali kamu log masuk Netflix atau email, kamu dah masuk deep web tanpa sedar. Jadi deep web tu bahagian penting dari internet yang kita guna setiap hari. Jadi apa isi deep web? Jawapannya, pangkalan data dan data peribadi. Mula dari data kerajaan, rekod perubatan hospital, jurnal kampus, sampai email dan storan awan. Semua tu deep web. Kandungan di sebalik paywall, macam artikel premium atau katalog Netflix, pun masuk deep web. Pendek kata, deep web adalah tempat untuk maklumat terhad, bukan terlarang. Deep web adalah tulang belakang privasi dan keselamatan digital. Jadi, kalau ada yang kata jumpa benda pelik dalam deep web, biasanya tu cuma sudut kecil yang sangat spesifik. Nah, sudut kecil itulah yang dipanggil dark web. Dark web, bahagian paling misteri dalam internet. Sebenarnya, ini cuma sebahagian kecil dari deep web. Dark web adalah rangkaian yang disulitkan yang perlukan perisian khas macam Tor untuk diakses. Laman web dalam dark web ada alamat .onion yang tak boleh dicari di Google. Bezanya dengan deep web, dark web sengaja dibuat anonim, sembunyikan identiti pengguna dan penyedia kandungan. Anonymity total jadi daya tarikan, tapi juga risiko. Sebab sifatnya, dark web sering digunakan untuk aktiviti haram, macam pasar gelap dalam talian. Tapi, anggap semua dark web tu jahat pun salah. Ini cuma alat bergantung siapa yang guna dan untuk apa. Dark web tu macam pisau, boleh untuk masak, boleh juga untuk melukai. Macam mana Tor berfungsi? Bayangkan hantar surat guna banyak kotak berlapis. Setiap lapisan cuma tahu destinasi seterusnya, bukan pengirim asal. Tor menyulitkan data berlapis-lapis dan hantarnya guna banyak pelayan rawak di seluruh dunia. Hasilnya, identiti dan lokasi asal kamu tersembunyi, alamat IP kamu berubah-ubah. Tor digunakan untuk privasi tinggi, baik di surface web maupun dark web. Tapi, ada harga yang perlu dibayar, kelajuan internet jadi perlahan. Tor bukan untuk penstreaman, tapi untuk anonymity. Dengan Tor, kamu boleh melayari tanpa jejak digital, tapi kena sentiasa berhati-hati. Privasi tinggi, tapi jangan leka. Dark web ada dua sisi, gelap dan terang. Sisi gelapnya, pasar gelap, jual beli barang haram, forum ekstremis, dan kandungan terlarang. Inilah yang buat dark web ada reputasi buruk, dan memang ada bahayanya. Tapi, ada juga sisi terang, tempat selamat untuk wartawan, aktivis, dan penentang di negara otoritarian. Mereka guna dark web untuk kongsi maklumat tanpa takut identiti terbongkar. Banyak media besar ada versi .onion untuk pembaca di negara yang sekat berita. Dark web jadi alat perlindungan dan kebebasan bersuara. Teknologi itu neutral, semua bergantung siapa yang menggunakannya. Jadi, patut cuba masuk dark web? Jawapannya fikirkan baik-baik. Kalau cuma ingin tahu, lebih baik jangan. Dark web bukan tempat pelancongan digital. Tanpa pengetahuan keselamatan, kamu boleh kena perisian hasad, penipuan, atau kandungan mengganggu. Guna Tor tu sah, tapi aktiviti haram tetap dilarang. Jangan sesekali guna data pribadi di sana.
dan sentiasa berhati-hati terhadap penipuan. Risiko terbesar serangan siber dan penipuan bukan dikejar polis. Untuk kebanyakan orang, manfaatnya tak setimpal dengan risikonya. Lebih baik jadikan pengiklan ini sebagai wawasan, bukan jemputan untuk Mbe.